Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir semalam. Warga perkhidmatan awam perlu meningkatkan komitmen dalam mengukuhkan accountability masyarakat. Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW sudah menjadi tradisi di negara Brunei Darussalam bagi memperingati hari kelahiran baginda. Laungan selawat berkumandang sebagai penzahiran kecintaan kepada baginda SAW. Sorotan Perhimpunan dan Perarakan Maulud Nabi Muhammad SAW mengimbau kembali kemeriahan sambutan tersebut di ibu negara. Bersempena memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita sama-sama berazam untuk menjadikan institusi keluarga masing-masing sebagai keluarga yang diberkati, mengikut calak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan azam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya kepada semua keluarga dari kalangan warga dan penduduk negara Brunei Darussalam. Amin. Majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir semalam dengan majlis penutupan. Majlis dilangsungkan di hadapan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chatria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pegawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun bin Pegawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid.
Majlis disusuli dengan dikir Syarafil Anam. Doa dikir dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pihin-Pihin Mantri dan Mantri-Mantri Bertauliah, Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap. 321 orang mu'alaf dari keempat-empat daerah menghadiri Majlis Perhimpunan Mu'alaf Senegara yang diunggayahkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah Temburong dan Syarikat An-Nafi'. Majlis diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Temburong pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada majlis tersebut, Menteri Hal Ehwal Ugama merasmikan pelancaran tayangan video Maritah Belajar Sembahyang Panduan Mu'alaf. Juga diadakan ceramah khas disampaikan oleh Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad. Mu'allaf bukanlah kata yang menghinakan orang, bukan yang menjatuhkan harkat. Pada sesi sebelah petang, Majlis Perhimpunan Mu'alaf Senegara dihadiri oleh Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga diadakan taklimat mengenai Perintah Kanun Hukum Jenayah Syariah 2013 oleh Dayang Hajah Hadiati binti Haji Abdul Hadi, Pemangku Ketua Pendakwa Syar'i. Majlis bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan mendalami dan menghayati ilmu agama selain mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan mu'alaf dari keempat-empat daerah. Kementerian Pertahanan mengungkapkan Majlis Semarak Maulud sempena Maulidur Rasul. Majlis diadakan serentak di semua surau garison, pangkalan dan perkhemahan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB termasuk Masjid Pulau Berbaru dengan tumpuan utama di Surau Pengiran Ratna Indra, Perkhemahan Tutong. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Atur cara majlis termasuk ceramah khas bertajuk Sunnah Dihayati, Hidup Diberkati. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian kedua tertinggi di negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Di negara Brunei Darussalam, penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian kedua tertinggi selepas kanser. Peningkatan jumlah individu yang menghidap penyakit kardiovaskular dari tahun ke tahun sangat membimbangkan. Pada dekad kebelakangan ini, penyakit tersebut menyerang kumpulan umur yang lebih muda sehingga menyebabkan beban ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam perutusan Menteri Kesihatan sempena sambutan Hari Jantung Sedunia 2023. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menjelaskan
Pada tahun ini, sambutan Hari Jantung Sedunia bertema Gunakan Jantung, Kenali Jantung, memfokuskan kepada mengenali jantung sendiri dan cara untuk menjaga kesihatan jantung, antaranya meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai penyakit kardiovaskular dan langkah-langkah utama bagi pencegahannya. Dalam usaha untuk mendorong semua lapisan masyarakat di negara ini kepada amalan gaya hidup yang sihat, Kementerian Kesihatan memperkenalkan dua inisiatif baru di dalam aplikasi Bru Health, iaitu BN On The Move versi 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kegiatan fizikal masyarakat dengan meningkatkan jumlah langkah setiap hari, manakala Health Index and Risk Assessment bertujuan untuk menggalakkan orang ramai menilai status kesihatan masing-masing dan seterusnya menjalani saringan kesihatan. Bank Islam Brunei Darussalam kumpulan BIBD sekali lagi mencatatkan rekod tahunan yang memberangsangkan meskipun dengan persekitaran ekonomi global yang mencabar berikutan pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD menekankan perkara tersebut semasa mesyuarat agung tahunan BIBD. Mesyuarat berlangsung petang tadi di The Empire Brunei. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan walaupun dalam persekitaran yang mencabar, kedudukan model industri perbankan yang kukuh membolehkan institusi kewangan dan bank terus menyediakan perkhidmatan dan menyokong permintaan ekonomi tempatan. Sektor perbankan di negara ini tetap teguh dengan kemampuan penyediaan aliran kredit kepada ekonomi. Bagi menyemarakkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan program Quranic Journey sesi Tadabbur Al-Quran. Hadir Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, pemangku Naib Chancellor UBD. Sesi Tadabbur Quran ini juga dikongsikan secara langsung secara dalam talian. Majlis dikelolakan bersama oleh Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat Bahagian Hal Ehwal Pelajar UBD bersama Jawatan Kuasa Keagamaan UBD dan Persatuan Mahasiswa UBD. Sesi Tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Dr. Khalil Ahmad, pensyarah dari Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin UBD. Kumpulan pertama Program Mobiliti Latihan Pendidikan Teknikal dan Vokasional ASEAN Republik Korea yang diadakan selama 3 bulan berakhir dengan majlis penyampaian sijil. Kolej Antarabangsa Micronet menjadi hos program berkenaan. Dr. Awang Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Pengarah Pendidikan Teknikal dalam ucapannya pada majlis penutupan berkata, beberapa tahun kebelakangan ASEAN menjadi rantau yang berdaya saing sekaligus menggambarkan permintaan tenaga kerja berkemahiran. Justru pelaksanaan program mobiliti adalah tepat dengan objektifnya mengukuhkan bidang teras program TVET ASEAN untuk mengurangkan jurang dalam kecekapan pekerjaan. Program Mobiliti ASEAN Republik Korea TVET merupakan program yang ditaja sepenuhnya oleh Dewan Perniagaan dan Industri Korea KCCI melalui Dana Kerjasama ASEAN Republik Korea. 19 peserta dari negara 5 anggota ASEAN, masing-masing dari Kemboja, Myanmar, Indonesia, Filipina dan Republik Demokratik Laos terlibat dalam program tersebut. Sempena ulang tahun ke-6 penubuhannya, Maritim dan Lembaga Pelabuhan Negara Brunei Darussalam MPABD petang tadi mengadakan doa kesyukuran di Masjid Kampung Sungai Besar. Antara yang menyertai Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pemangku Ketua Eksekutif MPABD. Acara dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil diikuti dengan doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada anak yatim yang terpilih serta sumbangan 2 unit penghawa dingin kepada Masjid Kampung Sungai Besar.
Kerjasama antara rakyat dan kerajaan dalam pembangunan negara dan keprihatinan kerajaan kepada rakyat dan kebajikan yang sentiasa terjaga akan terus menjadi keutamaan dalam sektor perkhidmatan awam. Justru selaku warga perkhidmatan awam, kita semua merupakan tulang belakang kerajaan yang berperanan besar dalam memperkemas dan melancarkan tadbir urus negara ke arah kecemerlangan perkhidmatan awam. Bersempena Hari Perkhidmatan Awam, HPA disambut pada setiap 29 September, RTB mengongsikan tekad murni para penjawat awam. Acara kemuncak sambutan HPA ke-30 tahun ini diadakan pada 31 Oktober depan. Sambutan kali ini akan memperkenalkan tema baharu, keberdaya tahanan dan perpaduan perkhidmatan awam, pemangkin kesejahteraan negara. Sambutan yang ditunggu saban tahun adalah sebagai pemangkin kepada seluruh penjawat awam untuk terus bekerja dengan lebih gigih, terarah, produktif untuk pembangunan negara. Perkhidmatan awam perlu bertindak sebagai pemudah cara, pengembang maju dan pembawa pembaharuan dan pemikir. Perangkaan perkhidmatan awam sehingga 31 Ogos tahun ini mengikut kementerian adalah 45,555 orang penjawat awam. Perlu menambah ilmu dalam setiap bidang lah apa yang kita ni ditugaskan. Perlu adanya ilmu yang pelbagai. Kreatif dan inovatif dalam membuat perubahan yang efektif dan produktif yang dapat meningkatkan kecemerlangan dan menguntungkan perkhidmatan awam. Sebagai penjawat awam, seseorang itu hendaklah mempunyai integriti, produktiviti dan progresif. Warga perkhidmatan awam juga perlu meningkatkan komitmen masing-masing dalam mengukuhkan accountability masyarakat terhadap perkhidmatan awam. Akhlak yang baik untuk kita ni bertugas untuk perkhidmatan awam. Kita ni bertugas bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang ramai. Kepercayaan di mana setiap perkhidmatan yang diberikan dengan berkualiti dan memuaskan hati pelanggan akan menyebabkan pelanggan memberikan kepercayaan kepada pejabat awam tersebut dan tidak akan jarang berurusan dengannya. Sentiasa proaktif dan mempunyai daya saing bagi membantu perkembangan dan peningkatan pencapaian warga perkhidmatan awam. Selamat Hari Perkhidmatan Awam. Selamat Hari Perkhidmatan Awam. Selamat Hari Perkhidmatan Awam. Keberdaya tahanan dan perpaduan perkhidmatan awam, pemangkin kesejahteraan negara. Jika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setentunya individu tersebut banyak menyebut-nyebut nama baginda iaitu dengan berselawat. Semakin banyak berselawat, semakin besar ganjaran yang bakal diterima bukan sahaja di akhirat, malahan juga di dunia. Berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala selain sebagai mengingati segala jasa baginda dalam memperjuangkan Islam serta kepribadiannya yang unggul. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membanyakkan selawat. Dan kepadanya antara kelebihan dan keutamaan yang boleh kita perolehi daripada amalan bersalawat ialah: pertama, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala; kedua, mendapat kebaikan, dihapuskan daripadanya dosa dan diangkat darjatnya; ketiga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak; keempat, menjauhkan kerugian, penyesalan dan akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang saleh; kelima, memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan hamba; keenam, melapangkan dada. Apabila seseorang membaca salawat sebanyak 100 kali, maka Allah akan melapangkan dadanya dan menerangkan hatinya. Ketujuh, dengan bersalawat itu akan menjadi sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Kelapan,
Salawat menyebabkan doa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan, melepaskan diri daripada keresahan dan kesusahan pada hari kiamat. Kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lebih bermakna apabila sunnah baginda menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Bagaimana caranya untuk mengaplikasikan sunnah baginda itu dalam kehidupan? Aimaduddin Mawang ada laporannya. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan dan panduan terbaik kepada manusia. Ia merangkumi semua aspek kehidupan, antaranya sembahyang, puasa, bekerja dan bernegara. Dengan mengamalkan sunnah baginda, akhlak seseorang bukan sahaja bertambah mulia, bahkan kehidupan bertambah berkat. Banyak sebenarnya amalan-amalan sunnah yang mudah untuk kita lakukan. Contohnya, dalam amalan seharian kita ni sebagai seorang Muslim lah, berwudu. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya. Jadi seperti contoh dalam memakai sepatu, maksudnya kasut letak, sandal ke latar ni sekarang ni mungkin stukin, kasut dan sebagainya, menyikat rambut, menyisir rambut dan bersuci. Jadi dimulakan sebelah kanan ni pun dinamakan sebagai sunnah. Dalam kehidupan berkeluarga pula, sunnah baginda tidak syak lagi dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang kita dapat ikuti dalam kehidupan seharian kita ni seperti membaca Al-Quran, berpuasa, berselawat dan lain-lain lagi. Yang semua ini membawa pahala dan ganjaran yang besar. Kita ni hendaklah mengikut sunnah-sunnah Nabi seperti mengajarkan solat sembahyang 5 waktu dan juga menghadirkan diri ke masjid dan mengikut lunas-lunas yang tertentu bagi menaikkan lagi akidah kita ni. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini, marilah bersama-sama melakukan perubahan dengan mengamalkan sunnah Nabi secara istiqamah dalam kehidupan seharian bagi meraih keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Pendekatan dan kaedah baharu diperlukan dalam memacu transformasi pendidikan untuk melahirkan pelajar yang berilmu dan berkemahiran tinggi selaras dengan Maklumat Wawasan Brunei 2035. Kemahiran bagaimanakah yang perlu dimiliki oleh guru bagi mencapai hasrat tersebut? Untuk mengetahuinya, ikuti laporannya bersama Maziah Jini. Sebagai pengemudi dan pencetus kemajuan, guru berperanan penting dalam melahirkan model-model insan berkualiti yang bakal menerajui negara pada masa hadapan. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, guru perlu inovatif dan kreatif dalam memacu transformasi pendidikan agar memberi impak besar terutama dalam pengajaran dan pembelajaran institusi pendidikan di negara ini. Guru berkualiti ialah guru yang dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa melupakan nilai sahsiah seorang guru. Guru mestilah mempunyai growth mindset untuk menerima cabaran dan perubahan semasa. Sebagai pendidik ini menggadas tanggungjawab yang kita ni memang mencabarlah dari pelbagai aspek, khususnya dari aspek pedagogi lah. Guru berkualiti merupakan guru yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang aspek dan bidang pengajaran serta pembelajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Melalui pelbagai latihan dan kursus meningkatkan inovasi dan kaedah pengajaran, para guru dapat menyampaikan isi pengajaran yang dapat diterima dengan mudah dan berkesan oleh pelajar. Amat penting bagi seorang guru yang berkualiti itu memiliki sifat-sifat yang boleh dicontohi seperti berfikiran positif, terbuka, peka, responsif dengan mengikuti trend terkini serta evolusi pendidikan yang dinamik. Sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki kaedah pengajaran mereka agar dapat membantu memperkembangkan
pengetahuan dan mengasah kemahiran para pelajar. Transformasi pendidikan ianya juga perlu untuk menitik beratkan kepentingan kepada pendidikan awal kanak-kanak sebagai asas kukuh kepada pembangunan kemahiran kognitif, kreatif dan juga keyakinan kepada kanak-kanak itu sendiri. Dengan program-program pembangunan kapasiti yang teratur, usaha meningkatkan lagi kualiti guru dijangka dapat direalisasikan ke arah melahirkan rakyat berpendidikan dan berkemahiran tinggi serta memiliki pemikiran kritikal. Laporan Mazia Jini untuk Berita RTV. Dasar pelawat dan pendamping pesakit bagi hospital, pusat kesihatan dan fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta dikemas kini bermula 1 Oktober 2023. Langkah ini dibuat memandangkan negara Brunei Darussalam berada di fasa endemik COVID-19 dengan tahap imuniti penduduk yang tinggi dari jangkitan COVID-19 serta pengisytiharan penamatan kecemasan kesihatan awam terhadap COVID-19 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 5 Mei lalu. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya mengongsikan bagi kawasan hospital, pemakaian sungkup muka adalah dimestikan bagi kawasan inpatient seperti ward-ward jabatan. Sungkup muka tidak dimestikan untuk kawasan outpatient, walau bagaimanapun pemakaian sungkup muka adalah dikendaki bagi individu yang mempunyai simptom influenza-like illness ILI. Bagi kawasan pusat kesihatan dan klinik pemakaian, sungkup muka adalah dimestikan di kawasan klinik flu sahaja dan tidak dimestikan di kawasan lain. Bagi ujian antigen rapid test ART di kawasan hospital, ujian ART masih diperlukan bagi kemasukan pesakit ke ward. Ujian ART adalah tidak diwajibkan bagi pelawat-pelawat yang datang mengunjungi pesakit-pesakit di ward. Manakala bagi kawasan pusat kesihatan atau klinik, ujian ART adalah diperlukan bagi pesakit yang mempunyai simptom influenza-like illness ILI. Bagi mengelakkan risiko jangkitan dan memastikan para pesakit yang dimasukkan ke ward mendapat rehat yang mencukupi serta menerima penjagaan dan rawatan tepat pada masanya, hanya 2 orang pelawat dibenarkan bagi setiap pesakit pada setiap sesi lawatan semasa waktu melawat. Pelawat hanya dibenarkan melawat pesakit di ward zon risiko rendah. Hanya seorang pelawat dibenarkan menemani pesakit untuk perjanjian atau pengambilan ubat. Semua pelawat hendaklah memastikan memakai sungkup muka di tempat-tempat yang ditetapkan, mencuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan sanitizer tangan sebelum dan selepas lawatan. Tidak melawat pesakit jika pelawat adalah dalam keadaan tidak sihat atau sakit dan menghormati privasi pesakit lain. Hanya seorang penjaga bagi setiap pesakit dibenarkan. Pertukaran penjaga bagi setiap pesakit adalah dibenarkan dengan syarat pengganti perlu melakukan ujian ART terlebih dahulu, manakala para penjaga hendaklah memastikan untuk memakai sungkup muka pada setiap masa, perlahankan suara dan elakkan dari membuat bising. Pesakit yang positif COVID-19 tidak dibenarkan menghadiri perjanjian prosedur rawatan rutin. Walau bagaimanapun, pesakit COVID-19 yang mengalami simptom yang semakin teruk boleh mendapatkan rawatan di hospital atau pusat kesihatan berdekatan dan perlu maklumkan kepada petugas kesihatan bahawa mereka adalah positif COVID-19. Sementara itu, pemakaian sungkup muka sebagai pencegahan jangkitan COVID-19 bagi pengendali makanan dan pekerja-pekerja di restoran dan kedai adalah juga tidak lagi diwajibkan. Walau bagaimanapun, pengendali-pengendali makanan adalah dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan amalan pengendalian makanan yang betul, bersih dan selamat. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau layari laman sesawang www.moh.gov.pn atau mengikuti media sosial @MOH-Brunei. Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar AIBA, Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi mengungkayahkan program pendekatan masyarakat dengan kerjasama sebuah pertubuhan bukan kerajaan tempatan, Biodiversity dan Persatuan Sejarah Semula Jadi, BruWild.
Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk mendedahkan para peserta yang terdiri daripada kanak-kanak dan remaja untuk mendekati sejenis tumbuh-tumbuhan iaitu pakis. Program ini turut dibantu oleh pakar-pakar tumbuh-tumbuhan tempatan dan antarabangsa. Program outreach termasuk sesi perkongsian mengenai pakis dan beberapa aktiviti seperti melihat tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. AIBA terus melaksanakan aktiviti penyelidikan, pendidikan dan pemeliharaan biodiversiti, flora dan fauna tempatan di negara ini. Melalui inisiatif dan usaha tersebut, penyelidikan dan pemeliharaan flora unik akan terus maju dan menyumbang ke arah mencapai sasaran Maklumat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kejohanan golf sempena Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun membuka tirainya pagi tadi di Kelab Golf Pantai Mentiri. Sekurang-kurangnya 200 orang pemain menyertai kejohanan selama 3 hari tersebut. Kejohanan mempertandingkan 8 kategori terdiri dari kategori lelaki terbuka, kategori mengikut division, kategori warga emas yang dibahagikan kepada 3 bahagian mengikut peringkat umur iaitu kategori 55 hingga 60 tahun, kategori umur 61 hingga 69 tahun dan kategori super senior berumur 70 tahun dan ke atas serta kategori bagi pemenang net.